Yang berhormat Puan Nurul Izzah binti Anwar, Lembah Pantai. Assalamualaikum Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya yang keempat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tan Sri Yang Dipertua. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang berhormat Lembah Pantai pada 7 hari bulan November 2013 bersekali dengan pertanyaan yang berhormat Pasir Gudang pada 13 November 2013 kerana pertanyaannya saling berkait. Sure. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin dan memandang serius akan kes keganasan rumah tangga yang berlaku di negara ini. Sesungguhnya sebarang konflik dan cabaran rumah tangga perlu diselesaikan dengan cara yang berhemah dan bijak tanpa melibatkan keganasan berbentuk fizikal, psikologi, emosi dan mental. Sama ada kepada suami, isteri, anak-anak ataupun keluarga. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM), jumlah kes keganasan rumah tangga daripada tahun 2000 hingga 2012 adalah sebanyak 42,449 kes. Jumlah kes keganasan rumah tangga mengikut tahun adalah seperti berikut. Pada tahun 2000 sebanyak 3,468 kes ataupun 8,17% daripada jumlah keseluruhan. Tahun 2001 sebanyak 3,107 kes ataupun 7,32%. Tahun 2002 sebanyak 2,755 kes ataupun 6,49%. Tahun 2003 sebanyak 2,555 kes ataupun 6,02%. Tahun 2004 sebanyak 3,101 kes ataupun 7,31%. Tahun 2005 sebanyak 3,093 kes ataupun 7,29%. Tahun 2006 sebanyak 3,264 kes atau 7,69%. 2007 3,756 kes ataupun 8,85%. 2008 sebanyak 3,769 kes ataupun 8,88%. 2009 sebanyak 3,643 kes atau 8,58%. 2010 3,173 kes atau 7,47%. 2011 3,277 kes atau 7,72% dan 2012 3,488 kes ataupun 8,22%. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya melaksanakan program-program pencegahan dan pemulihan kepada mangsa dalam mengatasi masalah ini. Antara program pencegahan yang dilaksanakan dalam menangani isu berkaitan kes keganasan rumah tangga ialah pertamanya membuat pindaan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994 yang telah pun berkuasa pada 20 Februari 2012. Yang kedua, pindaan Kanun Keseksaan pada tahun 2006 dengan memasukkan peruntukan baru Seksyen 375A iaitu kesalahan keganasan seksual yang berlaku di antara suami dan isteri dalam perkahwinan yang sah. Yang ketiga, khusus pra-perkahwinan Smart Start. Kementerian melaksanakan program ini bagi membantu pasangan menguruskan konflik dan tekanan. Dari tahun 2006 hingga Ogos 2013, sejumlah 504 program telah dilaksanakan dengan penyertaan seramai 17,886 orang peserta terdiri daripada pasangan yang akan berkahwin dan juga yang baru berkahwin. Yang keempat, program Smart Belanja at LPPKN. Kita menyadari bahawa kemiskinan dan kesempitan keuangan merupakan salah satu daripada punca penceraian dan masalah sosial. Maka program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan tahap pemahaman dan kemahiran dalam menguruskan keuangan keluarga secara yang bijak. Dari tahun 2008 hingga Ogos tahun ini, sebanyak 201 program telah dilaksanakan di mana 11,331 orang ahli keluarga telah mendapat manfaatnya. Yang kelima, program keluarga at kerja ataupun parenting at work dengan izin. Melalui program ini, ibu bapa diajar teknik keibubapaan serta kemahiran untuk mengimbangi tanggungjawab terhadap keluarga dan kerjaya. Program ini dijalankan dengan kerjasama agensi kerajaan, pihak swasta serta juga NGO. Yang keenam, kursus ilmu keluarga at LPPKN
Kursus ini juga bertujuan untuk mempromosikan pakej pendidikan keibubapaan mengikut kitaran hidup keluarga berdasarkan kepada kumpulan sasar yang sesuai. Yang ketujuh, seminar literasi undang-undang. Ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dari aspek perundangan sekiranya berlaku keganasan terhadap mereka. Sehingga kini seramai 6,731 orang peserta di seluruh negara telah pun menyertai program ini. Yang ke-8, seminar menangani kekerasan terhadap wanita telah juga diadakan di seluruh negara yang telah melibatkan 51,775 orang peserta. Termasuklah juga peserta ini adalah kaum lelaki. Yang ke-9, program pengurusan emosi. Program ini memberikan pendedaan mengenai kemahiran asas kaunseling, psikologi, pengurusan keluarga dan teknik pengurusan emosi yang berkesan. Yang ke-10, program yang baru, program wanita anti jenayah ataupun wajah. Ini akan kita adakan pada bulan Disember 2013 bermula nanti di negeri Sarawak dan akan kita teruskan lagi. Di samping itu, kementerian juga menyediakan langkah-langkah pemulihan dalam menangani isu berkaitan kes kekerasan rumah tangga. Antaranya ialah 1. Menyediakan perkhidmatan kaunseling. Kementerian melalui agensi di bawahnya seperti APPKN, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pembangunan Wanita menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa keganasan rumah tangga. 15 buah pusat keluarga di seluruh negara dan perkhidmatan dikendalikan oleh 17 orang kaunselor tetap dan 62 orang kaunselor panel. Jabatan Kebajikan juga menyediakan seramai 189 orang kaunselor di seluruh negara. Yang kedua, menyediakan perkhidmatan talian Nur 15999. Kementerian memperkenalkan perkhidmatan ini bagi memudahkan orang awam dan mangsa keganasan rumah tangga untuk membuat aduan, mendapatkan khidmat nasihat dan juga kaunseling. Yang ketiga, menyediakan tempat selamat kepada mangsa keganasan rumah tangga. Sebagai langkah perlindungan kepada mangsa keganasan rumah tangga, Kementerian telah menyediakan sebanyak 41 buah tempat selamat yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga pertubuhan bukan kerajaan di seluruh negara. Tan Sri, sebagai kesimpulannya, usaha untuk membentas kes keganasan rumah tangga memerlukan kerjasama bersepadu daripada semua pihak, iaitu agensi-agensi kerajaan, pihak swasta, NGO, ahli akademik dan setiap anggota masyarakat, termasuklah juga ahli-ahli yang berhormat Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Lembah Pantai. Terima kasih Tan Sri Deputi, terima kasih Yang Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya rujuk kepada statistik yang walaupun memperlihatkan penurunan peringkat awal sejak 2000 hingga 2011, tapi bagi tahun ini sehingga Ogos, saya rujuk kepada kenyataan Yang Berhormat Menteri, kes itu bertambah daripada 800 masa yang sama tahun lepas kepada 1,300 lebih untuk wanita dan 930 kes sahaja untuk mangsa lelaki bagi tahun lepas. Jadi ramai yang melihat kementerian memang agak prihatin. Hanya kementerian juga menyatakan dalam isu keganasan rumah tangga, masalah utama adalah masyarakat seakan-akan tidak apa, Tan Sri, tidak begitu prihatin. Jadi masalah utama yang saya dapati adalah peringkat penguatkuasaan undang-undang. Saya rujuk kepada kenyataan Yang Berhormat tadi, jawapan bahawa kerjasama yang bersepadu dengan agensi-agensi kerajaan kementerian yang lain. Tapi untuk kes yang melibatkan pembunuhan kanak-kanak berumur 3 tahun misalan yang berlaku Oktober tahun ini, pihak pendakwa raya telah mengurangkan atau menurunkan pendakwaan sehingga ibu kepada kanak-kanak tersebut bersama teman lakinya bebas selepas menjalani hukuman hanya 10 tahun penjara daripada hukuman asal iaitu hukuman mati. Jadi persoalan saya, apakah perancangan kementerian untuk memastikan kementerian lain mengambil serius penguatkuasaan undang-undang ini, menunjukkan bahawa kerajaan tidak toleransi kepada keganasan yang melibatkan anak-anak, ibu dan ayah. Pada saya ini amat penting. Keduanya, apakah langkah-langkah yang kementerian sedang lakukan? Bukan sahaja untuk memastikan penguatkuasaan undang-undang itu serius. Kedua, tentang media. Kerana sekarang dilihat dalam media sosial, semua gambar anak-anak dipukul, wajahnya, namanya. Sedangkan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611, media tak boleh laporkan
identiti mangsa. Jadi saya mohon jawapan Yang Berhormat Menteri untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Lembah Pantai di atas soalan tambahan tadi. Pertamanya berkaitan dengan jabatan-jabatan yang lain dan agensi yang lain, kementerian yang lain. Kita dalam menangani masalah-masalah sosial seperti ini, tentulah kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Bukan saja daripada kementerian dan agensi yang terlibat, tetapi pihak-pihak yang lain, ahli-ahli masyarakat untuk memberikan laporan dan juga mengambil, supaya sama-sama kita dapat mengambil tindakan yang perlu dan sesuai untuk kita menangani masalah ini. Dan berkaitan dengan tindakan ataupun keputusan yang dibuat oleh jabatan yang lain seperti jabatan Polis Diraja Malaysia ataupun mahkamah, bidang kuasa untuk memutuskan sesuatu keputusan hukuman yang dijatuhkan itu adalah di bawah bidang kuasa hakim mahkamah. Jadi kalau ada pihak yang tidak berpuas hati, maka mereka bolehlah membuat rayuan terhadap keputusan yang dilakukan tu yang berhormat. Itu bukan lagi di bawah bidang kuasa kita. Itu sudah di dalam mahkamah. Kiranya kes sudah dibawa ke mahkamah. Ini pendakwa raya. Pendakwa raya mengurangkan hukuman. Jadi saya pohon berdasarkan kerjasama bersepadu. Maaf untuk jelaskan. Terima kasih. Okey. Juga pendakwa raya juga itu adalah mempunyai kuasanya tersendiri untuk membuat keputusan di bawah undang-undang yang telah ditentukan. Walau macam manapun pandangan, cadangan yang berhormat tadi kita ambil kira dan mungkin di masa-masa yang akan datang kita akan adakan perbincangan yang lebih rapat lagi, lebih akrab lagi dengan pihak-pihak yang berkenaan ini supaya kita dapat menyelesaikan permasalahan sosial kita ini dengan lebih baik lagi dan lebih berkesan lagi, insya-Allah. Berkenaan dengan satu lagi pertanyaan yang berhormat itu berkenaan dengan masalah sosial, media sosial ini dan media sosial dan juga mana-mana media saja, kita mengambil perhatian apa yang telah yang berhormat nyatakan itu tadi. Mungkin di sini kementerian kita dan agensi-agensi yang lain boleh bekerjasama dan mengadakan hubungan dan perbincangan dengan pihak-pihak media supaya mereka tidak mensensasikan kes-kes seperti ini. Kita pun semua tahu bahawa media ini dia melihat kepada kes-kes yang sensasi untuk dilaporkan supaya dia mempunyai coverage yang luas dan dia berpaksikan kepada keuntungan banyak yang membaca akhbar-akhbar dia. Jadi di sinilah mungkin kita akan mengadakan nanti perbincangan dengan mereka ini supaya kes-kes terutamanya yang melibatkan kanak-kanak ini mereka perlulah lebih prihatin dan lebih bertanggungjawab. Terima kasih.